Kita bersama seperti biasa dengan tetamu-tetapnya Tuan Samsudin Kadir, seorang peneliti keuangan. Assalamualaikum Tuan Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Konti. Saya suka. Dan saya nak ucapkan in advance salam kemerdekaan. Walaupun hari Senin, tapi Ya, Senin tak jumpa. Betul, okay? insyaAllah. Salam kemerdekaan, kemerdekaan. insyaAllah. Buat kita semua. Okay, hari ni tajuk kita. Saya duk fikir-fikir daripada minggu lepas lagi apa nak bincang untuk minggu ni. Sebab memandangkan kita dah nak habis dah moratorium. Bulan 10 dah semua kena pakat bayar lagi. Betul. Semua kena kan. Segala ansuran dia kena bayar. Tapi bagi mereka yang dibuang kerja, tak ada lagi pekerjaan tetap, nak bayar macam mana kan? Walaupun dah dapat moratorium 6 bulan. Maka dengan tu saya rasa tajuk yang terbaik untuk kita bincangkan sebagai persediaan iaitu pasca moratorium. Jadi di awal ni sedikit gambaran tentang tajuk kita Tuan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi. Saya rasa tajuk ni memang sangat bertepatan lah. Tepat tu bukan apa sebab DJ Siti dah memilih sebulan lebih awal ya. Biasanya orang bincang pasal, kalau kita tengok masa raya pun, pasal kuih raya dah terlewat dah, orang dah beli baru kita bincang. Kat mana-mana lah biasa dalam media. Tapi ni bagus kita bincang sebulan sebelum dia berakhir ya. Maksudnya Ogos ni boleh lagi, kita ada sebulan lagi. Jadi sempatlah kita nak berfikir secara rasional lagi, nak bertindak, nak buat apa-apa. Jadi kalau kita tengok apa yang telah ditawarkan bulan 4 dah itu sampai bulan 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan. Yang itu pukul rata ya. Saya pun sebut dulu pukul rata. Semua orang lebih kurang, tak saya dah 59 bilion guna. Dia bajet 100 bilion, 59 bilion lebih kurang orang ambil. Okey, jadi sekarang ni pun ada yang baru kena berhenti kerja, ada yang berhenti daripada 18 Mac. Hari-hari memang dengar kisah, tambah saya dalam kewangan ni lagilah orang telefon tanya dan sebagainya, ataupun yang kawan-kawan telah tanya. Kawan dia kena, abang dia kena, ayah dia kena, anak dia kena. Jadi okey. Kalau yang untuk moratorium ni apabila nak tinggal sebulan, sebab bila yang terbaru yang diumumkan untuk pelanjutan untuk moratorium ni hanya untuk orang yang menerima kesan lah. Yang pertamanya yang diberhentikan, siapa yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempoh PKP ni lah, maknanya dah diberhenti memang sama ada 18 Mac, bulan April dan sebagainya, kita boleh gunakan sekarang ni. Tapi nak pergi 3 hari tak boleh, hari Senin cuti tak? Cari je peluang hari Selasa, jangan tunggu last minute. Saya percaya di hujung bulan September tu beramai akan menyeru bank untuk minta penangguhan. So pergi sekarang ya, dalam masa terdekat ni, hari ni ke, hari ni sempat kan nak tunggu habis ni, mungkin tak sempat dah, hari Selasa ke, pergi ke bank, buktikan. Sebab mereka minta bukti untuk membuktikan kita dah diberhentikan. Kalau kita diberhentikan, kita dapat extend 3 bulan lagi, mana Oktober, November, Disember. Dapat 3 bulan. Kalau kita tak diberhentikan, contoh tapi ada pengurangan gaji, ada orang separuh gaji dia contoh 5,000, masa PKP ni kita dapat 2,500 je. So kita boleh pergi ke bank untuk mendapat pengurangan separuh juga. Kalau kita bayar rumah 2,000, kita boleh bayar 1,000 je. Tapi kena buktikan ikut tu. Kalau kita nak potong 30%, ansuran kita pun boleh dikurangkan 30%. Tempohnya secara asas 6 bulan ataupun whatever yang kita dengan bank bincangkan. Kalau bank kata setahun. Bank kata 4 bulan. Tapi apa-apa buat sekarang lah. Jangan tunggu ujung bulan September, itu jangan. Dan satu lagi, bagi yang mana dah habis, memang kerja ada, mungkin pasangan pula tak bekerja. Dia isu yang unik ni. Pasal moratorium yang ambil rumah mungkin suami, tapi yang membayarnya suami dan isteri. Yang kena buang kerja isteri. Bila isteri kerja, tak boleh nak dapat pengurangan untuk kita. Yang ni yang lebih kronik ya. Jadi itu insya-Allah kita akan bincangkan secara bersama sebentar nanti. Wallahualam.
Okey, itu gambarannya para pendengar tentang apa yang kita nak bincangkan mengenai tajuk pasca moratorium menerusi bijak wang saat ini. Dua platform yang kami sediakan untuk anda bertanya di FB Live kita. Kalau nak sertai, anda like dulu Facebook rasmi kami di IKIM FM. Boleh tinggalkan soalan di ruangan komen sebelah video tu. Dan cara kedua, boleh hantar di platform WhatsApp Radio IKIM di 0112900404. Okey, maknanya okey, kita dah tahu dah. Okey, jangan tunggu last minute untuk buat perbincangan dengan pihak bank bagi membuat kembali pembayaran. Ya. Okey. Kalau kita lah yang ada kerja tetap ni, saya yakin ramai lagi yang mengalami masalah nak bayar sebenarnya walaupun bekerja tetap, ada pekerjaan tak dibuang kan. Betul. Sebab mungkin setengah syarikat, kebanyakannya mungkin swasta, yang dipotong separuh allowance kan. Walaupun ada kerja tetap, masih lagi tak cukup kan. Betul. Jadi okey, yang mana dibuang kerja, insya-Allah lah peluang untuk melanjutkan moratorium itu ada. Yang penting tunjuk bukti kan. Betul. Okey, yang ada gaji ni tapi bercadang nak dapat lagi pengurangan ataupun tak tangguh bayar lah. Macam mana ni? Okey, yang ni soalan bagus. Walaupun yang kerajaan umumkan adalah orang yang dibuang kerja, diberhentikan, tak ada pendapatan. Yang keduanya yang yang dipotong gaji. Kita ni gaji macam sama, memang masih ada. Tapi macam DJ Siti sebut, gaji pokok ada, allowance dah tak ada. Kan, nak pula kalau pasangan kena buang, dia tanggung seorang, habis. Pasangan kena buang. Pasangan pula dia tak ada ambil loan apa-apa, tak ada pembiayaan. Itu satu. Yang keduanya ialah apabila musim ni memang OT berkurangan ataupun tak ada. Tak ada. Hanya gaji pokok je. Jadi apa yang terbaik, okey, jangan kita hadkan pemikiran kita. Oh, tak boleh tu, untuk tu tak ada. Tak ada benda yang mustahil dari hidup. Pergi ke bank, negotiate. Bagi saya, walaupun tidak ada pengumuman apa-apa pun, package yang boleh ni, walaupun kita ada pekerjaan, pergi jumpa bank. Sebab bank ni dia bisnes. Dia nak orang bayar hutang dia. Tak bayar dia, kalau semua tak bayar, lingkup dia. Jadi kalau kita pergi, insyaAllah dengan budi bicara yang bagus, saya rasa banyak bank boleh kita negotiate. Tak ada benda yang mustahil. Kecuali untuk jadi Tuhan memang tak ada. Lain pada tu insyaAllah. Baca doa, kita jumpa biar lembut, kita bincang dengan bank. Awal-awal sekarang, sebelum habis bulan September ni, kita pergi bincang. Tengok setakat mana yang kita boleh kurangkan. Ada yang perlu restructure. Contoh terutama yang paling kita nak cepat settle restructure, hutang kad kredit. Sebab dia 18%. Ya, hutang kedua yang perlu kita ni Ar-Rahnu. Nombor 3, pembiayaan peribadi. Secara asaslah. Keempatnya adalah skim ansuran mudah. Tu priority yang untuk kita settlekan ataupun untuk kita nak restructurekan. Ya, buat benda tu. Itu yang perlu dalam bulan 12 ni, contoh sekolah sekejap dan sebagainya. Untuk beli barang-barang baru pun bagi saya memang kita ni normal baru sikit lah. Mungkin selama ni pakai baju baru untuk setiap tahun semua anak semua baru. Tahun ni mungkin kena campur. Macam kita bincang dulu lah, biar ada yang lama ada yang baru. Sekarang apabila jadi macam ni salah satu benda yang boleh kita buat lah untuk kita. Sebab kita tak tahu lagi berapa lama kesan PKP ni ataupun COVID-19 ni. Allahualam. Okey. Apa cadangan-cadangan, mungkin orang nak buat bisnes sampingan ke apa ke kan. Sebab ialah kalau dulu buat bisnes apa pun, katalah 10 orang buat bisnes, 8 tu memang berduit lah maknanya kan. Tapi zaman sekarang ni nak buat bisnes, kita pun modal tak ada sangat. Yang nak tukang beli langsung tak ada. Ya, betul. Jadi macam mana nak buat bisnes sampingan pun macam nak pergi juga betul. ni. Betul. Sebab sekarang kita kena sangat jaga duit kita yang ada tu. Jangan fikir logik ni boleh jual. Sebab ramai orang dibuang kerja, jadi permintaan pun berkurangan. Jadi kita kena betul-betul study betul-betul tempat mana kita nak buat, dan kita nak guna modal pun jangan guna semua modal kita. Sebab bisnes tak ada garanti yang dia akan untung. Cuma di zaman online ni bagus sikit, ada banyak modal dia panggil ILU ataupun online lah. Ya, contoh kita jadi dropship. Jadi nak kena belajar ya, bagi tuan-tuan dan cik puan di luar sana yang belum macam benci dengan IT ke, mahu tak mahu ni zaman IT dah. Zaman teknologi, zaman online, ya. Beli apa memang kenalah, kecuali orang tu lebih duit tak apa. Jadi kena tahu dropship tu apa, affiliate tu apa. Dan kita dah tengok sekarang dah ada banyak terbukti pasar raya online lah yang kita boleh jual barang tu. Dulu kita duk fikir buat website kita. Lepas buat website kita, tak ada orang datang pun ke website kita. Sebab alamat tu nak kena iklan, kos lagi. So sekarang kita dah boleh pergi ke tempat-tempat itu tu. Dan jika bisnes kita ni
Itu kita kurang guna periklanan. Okey, ni mungkin masa untuk kita keluar di Radio Ikim ke untuk mengiklankan. Ni untuk yang besar-besar lah. Yang mana besar ada bajet, kita ambil sikit untuk buat untuk nak memaklumkan kepada orang secara yang lebih besar. Sebab kita selama ni duk cerita jiran je. Modal ada untuk iklan. And then gunakan sedikit kos iklan. Ni yang bisnes yang dah buat yang cuma nak membesar masa ni, masa PKP ni. Tu terpaksalah kita kena guna kos iklan. Tapi bagi yang bermula kecil, tuan-tuan kena berhati dengan modal yang nak bermula. Sebab kita rasa benda ni sedap, ya. Tapi ada tak pembeli nak beli? Sebab ramai dah dibuang kerja, ramailah yang dah mengurangkan beli benda-benda yang mereka rasa tak berapa perlu. Musim ni ada benda yang orang beli banyak, emas lah. Emas memang sampai keluar surat khabar pun. Ada audio saya baca, dengar gitu. Kami tak sempat, staff tak sempat nak letak emas dalam dulang. Orang dah beli dah. Kat kedai emas, nak letak dalam dulang orang dah beli dah. Sebab harga emas nak gila. Meniaga tu memang untung. Sekarang ni bukan kalau kita meniaga emas ni, emas biasa, emas jongkong. Bukan kita cari pelanggan, pelanggan cari kita. Ni musim ni memang pelanggan cari kita. Sebab dia tengok harga naik. Yang tu okey. Yang lain, ada setengah kita yang nak cari pelanggan yang risau. Itu jadi berhati-hati, bermula dengan benda yang kecil dulu. InsyaAllah. Ada bisnes yang nampak kencang. Ada bisnes. Sebab kebetulan kat rumah saya ada orang jual nasi daripada Kelantan tu kan, yang dulu naik kapal terbang tu. Saya tengok dia baru berniaga tu tepi jalan. Tapi dia duduk right jalan. Hari yang saya pergi tu pukul 9, saya rasa 8 lebih. Banyak pun tak habis. Saya kata berapa hari dah berniaga? Rasa dah baru 3 hari. Dan next day saya pergi, pukul 7 lebih tinggal 2 bungkus je. Daripada sebanyak-banyak tu. Jadi orang dah tahu. Jadi kadang lokasi kita, tempat laluan. Dan ada nasi yang pelik. Pernah makan nasi tumpang. Nasi tumpang? Dia macam triangle. Saya pun first time beli. Dia panjang ni, dia punya tu balut dengan daun pisang dia. Rasa dia macam kon. Anak saya makan sebab saya dah beli yang lain. Nama dia nasi tumpang. Jadi kadang-kadang benda-benda yang unik ni, orang beli. Yes. Wallahualam. Okey, satu unit. Pastikan unit tu sedap. Ya betul. Kan? Saya bagi anak saya beli habis. Anak saya 5 tahun, saya kata okey. Cuma last kali kata pedas. Dia ada berapa jenis. Saya pun tak pernah makan benda tu. Cuma beli sebenarnya nak try sikit. Sebab anak nak makan, saya makan benda lain. Tapi dia ambil jadi orang tengah je lah. Dan ada kedai yang sama. Saya jual benda yang sama. Tempat laluan kurang orang tak laku. Saya rasa laluan utama orang nak pergi kerja dan masa buka tu penting. Jangan buka masa orang dah nak masuk kerja. Lebih dia dah buka. Wallahualam. Okey. Baik, kita nak raikan soalan daripada pendengar kita. Umi Samiha Salima, ada yang ada simpanan pun dah guna-guna lama-lama habis juga kan? Betul. Bagaimana kita nak positifkan diri walaupun keadaan ada juga lebihan untuk buat simpanan balik walaupun sedikit? Dia macam ni, PKP dia bagi saya satu proses je. Dalam kehidupan kita ni memang akan ada. Ni yang berlaku pada semua orang. Kadang-kadang kalau kita keluarga kita kena menyakit, right? Ada orang kena kanser. Habis juga duit. Saya jumpa seorang cikgu, ada setengah juta ke. Habis licin untuk perubatan. Lalu meninggal. Benda ni memang berlaku. Cuma PKP ni berlaku secara serentak untuk hampir semua orang. Itu sebab kalau yang selalu kita bicarakan, dia kata yang dekat sini, dekat Bijak Wan ni sejak 2017, don't put all egg in one basket. Jangan letakkan semua duit kita dalam satu bako yang sama. Yang telur lah. Telur tu kita letak satu bako, terbalik lah. So jadi apabila kita letak duit dalam satu akaun, kita nak guna-guna, kita akan habis dah. Tapi kita ada banyak-banyak. Contoh dalam bentuk hartanah. Time PKP kita takkan terdesak sangat guna. Tapi kalau dalam bank, dalam apa, kan duit cash. Benda tak betul-betul berguna pun kita guna. Betul. Ya, itu jadi kena pecahkan dalam bentuk lain. Emas ada, hartanah ada, duit pun bank pun lain. Tabung haji ada, SB. Sebab masing-masing dia akan bagi kelebihan pada waktu yang berbeza. Tapi bagi kita yang habis, contoh habis licin ni, tak payah risau. Sebab menteri yang jaga kementerian Tuhan ni, kewangan Allah dia tak ada gawat. Dalam sistem Allah ni tak ada gawat. Walaupun kita tengok gawat, cuba tengok syarikat kereta mewah. Saya tengok berapa kali gawat dalam Malaysia tu. Tak tutup pun syarikat kereta mewah siap jual lagi, orang pakai on the road. Even sport car yang juta pun ada setiap tahun orang beli. Jadi maksudnya Allah tak gawat. Cuma kita kena tukar macam disebut norma baru. Kalau dulu kita berniaga lewat, kita kena berniaga awal sikit. Awal masa kan. Contoh kita pukul 7 baru buka nasi lemak. Sebenarnya dah lebih. Ada ibu bapa nak pergi hantar anak sekolah dah. Kalau kita dah boleh buka situ, just nice. Dan saya tengok ada orang semayan tepi kedai tu je.
Perempuan saya dah pernah tengok atas lori pun ada. Dia sembahyang. Jadi kita tengok masa tu, memang betul. Kadang nak pergi sembahyang sebab kita tengok survivor kita kat dalam keadaan sekarang. Survivor pun penting. Waktu tu kita cuba ubah. Sebab sekarang ni kita tak nak selesakan sangat. Dan saya pernah baca satu kata-kata dalam sebuah buku. Saya sangat suka. Dia kata, kalau kita ingin berjaya, kita perlu melakukan sesuatu yang kita tidak selesa. Ada orang mungkin tak selesa buka awal 6.50. Lepas subuh kan dah boleh. Ada orang pukul 7 dulu. Saya tengok yang buka awal, yalah orang lagi nak belilah. Yang tu kena tengok masa. Tu salah satu pun masa pun boleh mendatangkan income yang lebih pada kita. Dan improve yang lain. Masa ni orang akan memilih. So, cara kita packaging, appearance kita kalau berniaga makanan, macam kita dah bicara. Jangan rambut sampai masuk ke telinga. Bulu hidung sampai keluar 10-10. Itu saya pernah jumpa tu. Berniaga hias. Dia minta nasihat dengan saya lagi. Bulu hidung dia lebih pada 10. Sempat kira lagi. Sebab duduk one-to-one dengan saya. Jadi dia tak jaga benda tu. Memang saya tak ni. Jangan kita ingat PKP. Lepas tu kita cakap, ni PKP lah ni. Ada orang buat untung gila-gila musim PKP ni. Jadi cumanya kalau kita tak, kita cuba tengok kat mana lagi kelemahan kita. Tapi ada setengah memang bisnes drop lah musim ni. Bukan semua bisnes akan untung gila-gila masa ni. Wallahualam. Saya. Okey. Itu yang sempat kita raikan untuk pusingan pertama ni. Kita akan kembali untuk pusingan kedua selepas ini. Jadi kalau ada soalan, silakan bertanya kepada kami dan kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masa awak masuk kerja lepas cuti besar 5 bulan lepas, muka awak pucat. Tapi hari ini nampak berseri, ceria. Apa rahsianya? Saya beranak kecil juga. Syukur ada kawan kenalkan dengan MAB. MAB? Apa tu? Mak Jon Anggun Bistari. Mak Jon Anggun Bistari. Ni bagi yang baru je dengarkan Radio IKIM, kita sembang-sembang tentang tajuk Pasca Moratorium. Okey, bila sebut tentang moratorium, ramai yang macam seronok. Ialah sebab duit yang patut kita bayar rumah ke bayar kereta dapat digunakan untuk benda lain. Ya, dengan betul. harapan boleh menyimpan sikit lah. Ya, Rupa-rupanya memang tak boleh nyimpan langsung. Jadi bagi setengah orang lah kan, setengah tu boleh, setengah tu tidak. Macam mana ni? Itu soalan yang sangat bagus. Saya suka. Sebab sebenarnya dalam masa 6 bulan ni, masa moratorium, dia sebenarnya menguji kita. Nak menilai kita ni orang yang boros ke, orang yang penyimpan ke, orang yang bermatlamat. 3 tu. Orang yang bermatlamat ni kita nampak. Habis ni bulan ni dia dah ada dah. Sama ada duit dia dalam SB ke tabung haji penuh. Ataupun dia ada mah dah. Berpuluh-puluh gram dah. Mana daripada duit moratorium dapat tu dia terus tak guna untuk hidup. Sebab dia ada gaji. Yang bagi masih ada gaji. Itu yang bermatlamat. Okey, yang kedua,
yang kita boleh tengok, kita dapat moratorium, gaji masih ada sikit, alhamdulillah. Dan kita tak ada pun beli mah, tak ada pun duit tabung haji SB tambah sepanjang. Tapi hutang kad kredit kita habis. Sebaik saja 30 September ni sepatutnya, pengiraan saya, majoriti rakyat Malaysia yang ada hutang kad kredit, siapa yang masih ada gaji dan ada moratorium, 90% sepatutnya habis kat hutang kad kredit. Ya, sepatutnya kalau dia ada moratorium rumah ke kita. Sebab jumlah tu memang melebihi daripada mencukupi. Kalau kita hutang kat kredit masih sama, memang kita bermasalah. Bukan PKP yang bermasalah. Bukan COVID yang bermasalah. COVID yang ada dalam diri kita lebih teruk daripada COVID yang ada kat luar tu. Ya, pakai mask pun tak ada guna sebab kita dalam kita. Bukan mask penyakit ni. Mask penyakit kewangan. Ya, dan satu lagi kita boleh tengok macam DJ Siti. Kita, yalah, menyimpan pun tak boleh, apa tak ada, bayar hutang pun tak, menyimpan pun tak ada. Ya, macam tadi, dalam tabung haji tak ada tambah, SB tak tambah, mah pun tak ada. Tapi duit pun tak ada. Sedangkan first bulan apa, duit rumah, gaji berjalan, tapi duit habis. Dan baru ni ada seorang perempuan, dia buat emoji lah, WhatsApp dia menangis. Raya dia boleh habis 7,000. Raya dalam rumah. La ilaha, beli apa? Yes, ini yang kita boleh lihat betapa teruk ataupun bagusnya kita mengawal diri secara rasional. Aku tak pergi kerja, gaji berjalan, moratorium ada. Tapi duit habis. Raya boleh habis 7,000. Dalam rumah? Dalam rumah. Maknanya raya. Raya tak boleh kampung. Raya sebab kawan semua tak boleh balik kampung dah tu. Lepas tu kawan hantar jiran kata, selamat raya, stay at home. Belakang bawah tu stay at home. Stay at home tak boleh datang lah. So duduk rumah habis 7,000 lebih. Di sini sebenarnya dia mengukur kita sejauh mana kita betul-betul ready untuk menghadapi PKP ni yang bagi ada gaji. Yang tak ada gaji kadang-kadang saving habis terlampau banyak. Habis memang kena habis, saya percaya. Sebab apa-apa pun surah Yusuf semua dah sebut 7 ekor lembu, 7 ekor lembu kuruh memakan 7 ekor lembu gemuk semalam 7 tahun tu. Dan disuruh simpan benih di tangkai. Bagi saya benih di tangkai ni pelaburan. Bagi saya zaman ni lah, kita tak ada benih apa-apa dah. Dalam surah Yusuf tu dia suruh kita ni, tafsir yang Nabi Yusuf baca tu kata kita kena simpan sebahagian daripada hasil kita yang kita tuai bersama tangkai dia. Sebab apabila duduk tangkai ni, dia boleh tahan lama dan dia boleh dijadikan benih. Di zaman ni takkanlah kita kerja dapat benih apa-apa, kita bukan menanam sekarang. Bagi saya yang lekat di tangkai ni pelaburan. Kena letak di tempat yang ada dividen. Ya, itu satu. So jadi masa sepanjang ni kita buat apa ya? Tambah yang kurang duit pun kena berhati-hati. Saya tengok tak banyak lagi orang walaupun duit tak ada, dia tak tanya pun anak dia dulu, siapa nak makan ayam. Saya tanya, khusus saya baru ni, saya baru dengan Asnah di Jelebu. Saya tanya, ada tanya tak? Asnah. Jadi kata duit pun tak cukup. Saya tanya, belum nak goreng ayam tu, kalau tanya nak goreng ayam, ada tanya anak dah siapa nak makan? Tak ada. Kita goreng je lah. Lepas tu tak makan, dah. Kan membazir tu. Tak, dia bukan isu kita kaya ke tak kaya. Nak masak tanya dulu. Awak nak, kalau kita dengan pasangan kita, awak nak makan apa? Bukan takut nanti kita masak, dia tak makan. Kita pun dah sakit jiwa, penat masak. Jadi tanya, nak makan ayam apa? 3 orang je anak kita dengan ni. Jadi kita goreng 3 ketul je lah. Karipak pun contoh minum petang, right? Tanya dulu. Sebab kita bukannya kedekut. Kita tak nak membazir supaya karipak yang tak dimakan tu boleh digoreng esok. Kalau goreng sekaligus kan dia rasa macam mana DJ Siti, kalau kita goreng banyak kan, lepas tu kan lama jadi rasa macam mana? Tak sedap. Tak sedap memang. Jadi yang tak sedap tu jangan goreng, tunggu esok, boleh makan fresh lagi. Jangan kita beli karipak ada 10, sebab dia ada 10 kita kena goreng 10 walaupun keluarga kita yang nak makan 8. So 2 tu standby untuk next. Tu yang ditambahkan tempoh tu. Yalah untuk esok ke. Kadang-kadang kita 2 lah, anak-anak dah pergi sekolah, kita tinggal suami isteri. Anak jaga body nak makan 1 seorang. Goreng 2 je lah. Just nice. 10 tu cukup 2 hari. Tidak 2 dah buang, membazir. Jadi membazir ni, ialah ikut Islam pun memang surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang membazir ni adalah saudara-saudara kepada syaitan, dan sesungguhnya syaitan ini adalah makhluk yang sangat kufur terhadap Tuhannya. Jadi kita tak naklah jadi saudara pada syaitan. Jadi kalau kita ada benda membazir kat rumah tu, yes. Ini benda-benda yang kita kena ambil kira lah. Lampu. Musim KP ni jaga lampu dah guna tutup. Jangan tinggal sampai ke pagi kecuali untuk keselamatan. Wallahualam. Seterusnya, Muhammad Zahid Adnan. Dia nak minta Tuan SK cerita sikit secara umum pengurusan keuangan mereka yang bekerja sendiri. Okey, yang bekerja sendiri ni, contoh kalau yang kita ni bisnes yang, yelah, kita tak ada apa-apa. Kita sendiri, yang bisnes ni bahayanya, dia kena jadi orang paling disiplin kan. Sebab tak ada orang nak boleh marah dia. Dia sendiri macam orang kerja seorang lagi buat rumah ke ataupun bisnes berniaga pasar malam ke apa.
dia sendiri yang kena paksa diri. Jadi kalau duit tu memang dia kena pecah. Kadang-kadang kita tak ada QSP. Ya, kalau ada online boleh buat campur caruman, dia panggil sukarela. Kalau tak juga memang kita kena pecah duit kita ke dalam benda yang berbeza. Tabung haji ASB ni benda yang wajib bagi saya kena ada. Kena ada juga. Dan pada masa sama dapat duit income terus pecah terus. Nak untuk keluarga berapa? Cabut ambil bahagian keluarga je. Kalau kita berniaga dalam runcit pun cabut terus untuk keluarga berapa? 1,500, 2,000, 3,000. Ambil banyak tu je. Kalau nak cantik transfer. Masuk duit perniagaan kita masuk ke dalam bank. Ambil sebulan sekali je. Kalau nak paling bagus. Contoh 28 bulan macam orang kerja. Ambil 2,500 dah. Yang lain jangan kacau. Setiap bulan ambil 2,500 je. Dan sebahagian tukar. Macam saya ada seorang berniaga pasar malam. Beli mah 250 gram. 70,000 boleh beli. Ya, sebab dia pandai pisahkan. Kena pisahkan. Dan sebahagian duit kita kena tukar dalam hartanah. Dia beli rumah flat ke apa. Jadi dia ada kutipan sewa untuk pencing kita nanti. Kalau kita duduk main nampak, hari ni dapat banyak, jom kita makan luar family. Biasa macam tu. Orang buat bisnes ni, dia dapat banyak, dia bagus. Dia satu benda bagus. Dia panggil family, jom makan luar. Tapi bila bisnes drop, habis. Anak pun marah. Bang, ayah bila nak makan luar ni? Dia jadi stres. Jadi kena paksa diri. Kena cari benda-benda yang boleh memaksa kita. Ya. Kalau kita boleh buat pembiayaan ASB, bagus juga force saving. Force saving maknanya setiap bulan kena masuk berapa. Kalau tidak, dia betul-betul bergantung kepada kita. Itu bahaya. Banyak orang buat bisnes sendiri saya jumpa, banyak yang gaji dia, pendapatan dia lebih banyak orang makan gaji. Tapi bila di usia 40 lebih, banyak yang macam mau free business drop sangat-sangat, nak jual rumah dah teruk sangat sebab dia tak ada force dulu, tak ada paksa dia untuk menyimpan. Macam kita tak apa, kita ada sama ada kalau kerajaan dia ada sistem pencing. Kalau swasta dia ada EPF. Kan apabila terdesak dia umur 50 keluar, dia tak ada apa-apa. Dia just dapat, okay, let's go. Esok. Itu yang kena paksa diri. Kan biasa esok tak apa, kita cari esok. Saya pernah jumpa. Anak dia nak makan, wife dia tahan. Ini untuk esok. Ayah dia kata, tak payah. Esok kita cari. Sedap cakap. Tapi bila kena PKP ni, so memang kena paksa. Bagus soalan tadi. Bukan untuk tuan, untuk orang lain memang banyak. Kena paksa diri. Buat semua yang saya kata tadi. Don't put all egg in one basket. Memang telur kita kena ada pelbagai jenis. Yang susah nak keluar, emas. Yang mudah sikit nak keluar, kita berhaji. Dan kalau kita buat force saving, lagi bagus. Yang ambil pembiayaan. Wallahualam. Okay, seterusnya Zamir Syukri Zain. Tentang kad kredit tadi tu kan? Yeah. Okay. Minta Tuan SK kupas sedikit mengenai credit card balance conversion plan pasca COVID-19 yang bank berikan 7.1% instead of 18%. Mungkin boleh bantu pemegang kad kredit? Ya, saya setuju. Dia sebenarnya kalau tengok 7 tu pun tinggi. 7 ni 10 tahun hutang tu jadi double. Maksudnya kalau kita hutang sekarang 10,000, okey, contoh macam ni. DJ City ambil yang conversion 7%. Yang pasca COVID. Saya pula maintain 18%. DJ City ada hutang 10,000. Saya pun ada hutang 10,000 kat kredit. Tapi DJ City dah tukar dah sistem yang kat kredit sekarang, tukar kepada yang 7%. Lepas tu kalau nak tengok kita biar, contohlah hutang tu kita biar dah, kita bayar, kita guna. Kita bayar, kita guna. Bayar dengan guna sama jumlah. Hutang kita yang 10,000 tu, hutang DJ City 10 tahun lagi 20-30 akan jadi 20,000. Ya, manakala hutang saya yang 10,000 ni 4 tahun lagi akan jadi 20. 4 tahun lepas tu jadi 20-40. Makna hutang saya paling kurang 50,000. Hutang DJ City baru 20. Saya 50. Itu sebab jangan tuan-tuan. Memang kena tukar. Kena tukar kepada 7. Kalau dapat lebih murah. Kalau ada duit mana boleh settle lah. Sebab hutang kat kredit adalah hutang yang paling jahat sekali. Ya, jangan tuan-tuan. Dia memang merosak semua. Tengok musim PKP 6,000 lebih perceraian. Salah satu disebabkan oleh kewangan. Kewangan ni tuan. Tak ada duit, orang tak stres. Ada hutang tu. Kita habis duit lain lagi. Suami isteri mungkin tak berapa stres. Tapi kalau ada hutang, menangguh hutang tu jadi panas tu. Ya. Tambah pula musim PKP, isteri pula minta itu ini. Kau tak ingat ke? Aku buat hutang pinjaman peribadi, kahwin dengan kau lah pinjaman peribadi dulu. Kalau mak kau tak minta, aku pun tak ambil pinjaman. Dah bergaduh. Bla. Ungkit sekali benda. Ungkit habis. Saya dah cakap duit tak boleh buat mati. Tak ada duit rasa nak mati. Betul, setuju. Tapi saya setuju tadi bila Tuan SK cakap kalau duit kita habis, dia pening dia tak ada sangat. Tapi kalau hutang, aduh, tu yang makan tak kenyang, tidur tak lena tu betul. Stres tak jauh lah, sama-sama kita doakan. Okey. Seterusnya kita nak kongsikan pula soalan daripada pendengar kita. Katanya ada setengah-setengah perniagaan, musim PKP memang laju. Cuba tanya orang pos laju kurier. Oi,
Kan? Masuk berita hari tu. Betul. RM100,000 sehari duk post bungkusan. Betul. Tapi bila moratorium makin nak hujung ni, bisnes semua boleh kata drop sebab orang dah tak kena bayar. Jadi orang berjimat sangat. Betul. Macam mana? Itu yang saya kata tadi. Sebab ni lah kita boleh tengok diri kita. Kalau kita masa awal-awal tak boleh menyimpan, tak boleh bayar hutang, duk beli online tu, ini masalah untuk kita. So sebenarnya 4 bulan tu bagus untuk kita nak tengok diri kita boleh tahan tak. Jadi memang yang buat bisnes tu yang saya lalu kata di Malaysia ni zaman ni kita tak boleh ada satu sumber paik. Itu dah bincang ni. Biar ada paik banyak. Sebab tengok paik awal tadi macam contoh kita berniaga online. Memang sale naik. Ataupun untuk yalah sebab orang online macam tengok laju tak tahan. Kita kadang-kadang bila ni klien saya dah tanya dah. Bisnes kita naik tinggi. Bila kat moratorium nak habis, bisnes kita dah drop. So itu sebab kita tak boleh ada satu sumber pendapatan. Tak apa, bisnes satu biar ada pelaburan lain. Contoh kita ada SB, insyaAllah bulan 12 ni, tambah haji ke, ada dividen insyaAllah. So kena ada 2-3. Kalau tengok di zaman ni paling kurang, kalau yang makan gaji, kena ada pelaburan. Saya suka biar ada 4 paik yang berbeza. Biar sikit pun. Kalau kita bekerja gaji RM30,000, berbanding seorang ni gaji RM30,000. Seorang lagi ni dia ada 4 paik. Yang ni dapat RM5,000, campur semua baru RM20,000. Yang ada 4 paik tu lagi bagus. Sebab di moment satu paik tutup, dia ada 3. Yang ni tutup RM30,000 terus. Tak ada terus. Saya pernah ada tau orang yang gaji income tax dia bayar RM6,000 sebulan. Kena berhenti sebulan notis. Ada seorang lagi gaji RM25,000. RM25,000 sebulan. Hutang kat kredit RM400,000. Pernah cekik isteri dia. Cuma tak mati je. Kalau mati kita tak tahu cerita ni. Ya. Itulah dunia kehidupan. Wallahualam. Okey. Seterusnya, soalan daripada pendengar kita, Siti Hajar Sairi. Okey, ada bank tawarkan pengurangan bayaran untuk kereta tapi tahun pinjaman dipanjangkan. Katalah bulan-bulan kena bayar RM1,000. Okey, kita pun minta kurang, bayar RM500. Boleh. Tapi kalau bayar RM1,000 lagi 3 tahun nak habis. Kalau bayar RM500 panjanglah kan, lagi 5-7 tahun. Okey. Jadinya, dengan keadaan ekonomi sekarang yang tidak menentu, adakah lebih baik ambil tawaran bank tersebut? Maknanya, bayar sikit tapi lanjutkan pinjaman supaya bahagian lebihan wang untuk bayar kereta tu disimpan atau bayar sahaja ikut jumlah yang sebelum dikurangkan? Dia bergantung yang ada kat badan kita tu. Jantung kita, ya. Kalau jantung kita sanggup bertahan, teruskan bayar. Kalau jantung kita, risau, ambillah tempoh, ya. Sebenarnya kalau paling bagus memang habis terus. Kan? Habis once for all, habis. Tak lagi pada. Tapi kita tengok jantung kita. Apa guna tempoh belum habis. Baik, contoh kita bayar RM1,000 juga. Sebab dah nak habis 3 tahun je. Tak sampai 3 tahun, kita dulu yang jalan dulu. Kereta tak berjalan dah 3 bulan duduk PKP. Kita yang jalan, meninggal meninggal dunia. Jadi, tapi kalau kita rasa stres sangat ke apa, kita ambil. Ya, yang terbaik sebenarnya tak panjangkan tempoh. Tapi nak tengok diri kita. Kalau dalam situasi saya tengok dulu, saya ada paik income lain tak? Rasa macam tak confident ni. Saya buat ambil itu. Tapi tak apa, kita ambil yang panjang. Tapi kita cuba bayar sama lagi. Faham tak? Kita ambil yang tempoh yang panjang, kita bayar cara yang sama. Boleh tak? Mana bayar RM1,000 je. Cuma bagus ambil yang panjang ni apa? Tiba-tiba terdesak, kita boleh berhenti bayar dulu sebab kita dah bayar lebih dah. Sebab kita takut. Ya. Tapi kalau kadang-kadang saya tengok ada orang memanjang, dia tak ada masalah pun. Saja nak menggatal, nak guna duit sebenarnya. Nak menyimpan tak apa, saya setuju. Banyak nak menggatal benda lain, nak gunakan duit tu pengaruh. Yang tu saya tak setuju. Ya, kalau betul-betul kita rasa sebab gini, situasi ekonomi sekarang saya tengok ada orang betul-betul memang ekonomi dia memang terusik lah, memang dah drop. Ada orang even PKP saya tengok not really, memang dia dah dibuang kerja tapi dia ada sumber ni. Lepas tu lagi nak minta pula ni. Saya rasa penangguhan tak payah untuk dia. Tapi minta tu tak apa, untuk backup je. Macam contoh yang dibuang kerja lah. Tapi kita masih ada saving. Tak apa, pergi minta dulu yang penangguhan 3 bulan. Walaupun kita ada duit sebut. Takut duit tu nak guna untuk benda lain. Tu yang backup tu biar kita ada. Nak panjangkan tempoh boleh. Sebab gini, panjang tempoh kadar keuntungan bank dia akan dapat. Contohnya kalau 3%, RM100,000. Kereta dia pelik sikit. Dia bukan kira macam rumah. Kereta ni kalau tuan-tuan pinjam RM100,000, ni jaga. Yang kat luar sana ambil komisioner, bagi saya better cepat-cepat stop. Komisioner lagi teruk. Lagi teruk. Yang tu pun teruk juga. Tapi yang komisioner lagi teruk. Kalau kita pinjam RM100,000, RM100,000 kita pinjam. Bulan-bulan kena bayar contoh 4% kalau personal loan. 4%. RM4,000. Dia akan cah kita setiap tahun RM4,000. Walaupun hutang kita dah tinggal berapa sikit, dia akan cah RM4,000 kat tahun tu.
Dia tak tengok kita bayar berapa. Itu jangan main dengan angka tu. Kita nampak 4% lagi murah pada rumah 6%. Sebenarnya 4% tu lagi mahal. Habis tu nak buat macam mana? Dia sebenarnya ambil lah personal loan ni. Personal loan. Personal loan ataupun personal financing kalau Islamik. Dia sebenarnya memang sangat, itu yang saya kata hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Kita panjang tempoh setahun dia akan charge. Kalau rate dia 4%, 4,000 dia tambah. Macam tadi kan nak extend. Kalau kereta tu rate dia tadi 3%, kalau kereta tu nilai 100,000, walaupun hutang dah tinggal 40,000, dia still charge 3,000 tahun tu. Daripada tahun-tahun 3,000, 3,000. Kan kita dah bayar dah berkurang. Walaupun dah tinggal untuk tahun terakhir ni. Itu sebab tahun terakhir jangan masuk walaupun sehari. Masuk sehari dia terus charge 3,000 dah. Kan contoh kita nak habis right? Full settlement tu kena pandai. Kena tengok masa. Jadi tu saya kata, inilah hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. So nak panjang tempoh boleh. Ada charge yang kita kena tanggung. Kalau yang Islamik dia dah ada jumlah dia lah. Cuma sepanjang tempoh kita kena. Kalau yang bukan Islamik dia dia tambah lagi. Ini bagi saya. Tapi kalau dah terdesak terpaksa. Tapi still ambil pembiayaan peribadilah. Kalau terpaksa. Yang mana yang ada konvensional kita settlekanlah musim-musim PKP ni. Wallahualam. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus membangun.
topik kita. Okey, sambung untuk tajuk yang kita bincangkan tentang pasca moratorium ni. Okey, ada lagi soalan yang kita sempat raikan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Siti Rosidah katanya, okey, masa sekarang PKP ni duit yang kita dapat elok simpan untuk buat hutang tertinggal. Untuk buat hutang, okey, beli emas, ASB loan, personal loan, beli aset. Okey, mana yang paling baik? Okey, maknanya musim PKP ni, okey, banyak duit simpan, elok buat untuk apa benda? Nak semua sekali tak cukup ni. Dia gini. Saya nak kata tak boleh cerita pun tak baca doa tadi. Amalkan doa yang satu. Kurniakanlah kepada Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah padaku dengan kefahaman para Nabi, hafalan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Ya, biar kita amalkan doa tu, insya-Allah Tuhan gerakkan. Sebab memang betul nak buat sekaligus tak boleh. Tapi saya Alhamdulillah di musim PKP ni Allah pemudahkan, ada benda saya boleh buat sekaligus. Mana bukan sekaligus hari pertama, dalam masa yang sama. Kan saya kata saya beli emas, lepas tu saya boleh jual emas dan beli hartanah. Musim yang saya tak jangka pun. Ya, tak ada, amalkan doa tu. Yang kedua, amalkan doa hutang. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Amalkan doa tu, insyaAllah Allah pemudahkan nak bergerak yang mana. Saya tak tahu. Bukan, saya boleh sebut sebab kehidupan kita berbeza. Kita ada situasi. Ada di antara tuan-tuan menanggung mak lagi. Ada yang menanggung bukan saja makan dia ni, rumah dia tu. Kita beli under personal loan atas nama kita. Sebab mak dulu menumpang tanah orang. Jadi saya tak boleh bagi satu nasihat, nanti tak sesuai dengan kita. Ya, betul. Sebab saya tak duduk dalam kasut tuan-tuan dan Cik Pan. Cuma yang bolehnya, daripada belajar dia, cuba biar ada tu semua. Nak bermula mana, baca doa supaya Allah bagi petunjuk. Sebab setiap orang insya-Allah petunjuk yang terbaik adalah ilham daripada malaikat yang hampir dengan Allah. Wallahualam. Okey. Baik, satu lagi soalan daripada pendengar kita. Nurul Huda, penjawat awam kan ada kad pencen. Boleh masuk hospital free je kan? Cuma saving untuk hari tua lah kan? Ya, insyaAllah. Kok nanti bila mati nanti ada tinggal sikit lah duit simpanan untuk waris. Ya, insyaAllah. Betul lah tu? Dia pencen sebab yang untuk penjawat awam dia dah ada pencen. Ya, betul. Okey, lagi soalan daripada pendengar kita. Juwita Muhammad Ali, antara beli emas perhiasan dan buka akaun emas di bank, yang mana lebih menguntungkan? Okey, dia gini. Dia emas ni dia ada dua jenis. Saya ambil dua jenis. Dia ada emas perhiasan, dia ada emas fizikal. Kalau emas perhiasan ni, seperti mana kita dah share mungkin last year kot. Tahun ni dah ada tapi dia tengok. Okey, kalau kita beli 1,000 hari ni, kalau esok harga 10,000, tengok kedai. Ada kedai dia akan bagi balik 7,000 saja. Ada kedai bagi 8,000. Okey. Kalau kita beli emas Jongkong, kita beli 1,000 dan esok harga 10,000 insyaAllah. Kita jual balik, kita dapat 9,000 ke atas. Tengok atas tempat, ada yang dapat 8,000 lebih. Ada biasanya dapat 9,000 lebih. Mana kalau emas perhiasan dia 7. Sebab apa? Sebab emas perhiasan memang untuk pakailah design dia. Kita bayar, bukan bayar harga emas saja, kita bayar dengan kos upah, kos fashion. Fashion orang berubah. Fashion mak kita pakai rantai. Sampai kita tak sanggup nak pakai keluar pergi kerja. Design apa ni? Dah kena lebur. Jadi bila jual balik dia akan buang nilai-nilai kos tu. Kos upah tu. Kira burn lah. Emas Jongkong tak. Jadi kalau kita nak reserve, nak buat pelaburan, mesti emas Jongkong. Tapi kalau kita nak pakai, mestilah emas perhiasan. Jangan pula lepas habis program ni, bang, jom bang singgah kedai emas jap. Saya nak jual dah emas perhiasan. Sebab ceramah sama sedikit dia kata rugi. Habis nak pakai apa? Pakai Jongkong pula lepas ni. Takkan nak pakai Jongkong. Benda nak pakai pada perhiasan. Yang mana yang kita nak invest? Jongkong. Jongkong pun kalau nak bagus 10 gram ke atas. Bermula kecil tak apa. Buat strategi insyaAllah. Wallahualam. Okey, sedikit kesimpulan tentang tajuk kita ni, pasca moratorium. Okey, jadi tuan-tuan dan Cik Puan, yang paling penting adalah sebab kita dah tahu dah dia nak akan berakhir, kita ada sebulan gunakan peluang ni. Kalau kita ada income terjejas, kita pergi jumpa bank, negotiate terus sekarang supaya kita tenang. Jangan last minute, takut nak pergi tak muat dalam bank. Kita pun tak tahu apa yang berlaku, itu yang pertama. Apa-apa sebut insya-Allah ya. Insya-Allah, jangan tak guna insya-Allah. Nabi pernah kena tegur, Nabi Sulaiman pun pernah kena tegur. Jangan, insya-Allah ni banyak malapetaka berlaku bila kita tak sebut insya-Allah. Itu dua pegang. Dan yang ketiga, tak payah risau. PKP pun jangan risau. Allah, kerajaan langit tu tak pernah miskin, tak pernah hari ni, tak boleh bagilah ke rakyat Malaysia sebab tahun ni PKP. Tak ada. Tuan-tuan berdoa dengan betul-betul yakin. Minta doa daripada orang musafir ya. Musafir ni, orang musafir salah satunya yang dimakbulkan doa. Siapa datang jumpa kita musafir, DJ Siti tolong doakan saya.
perbanyakan ni saya tengok ramai orang ego. Tak nak minta doa. Tak kira siapa dia. Dia tak alim sangat pun dia janji dia, ialah orang Islam ni, kita bersangka baik orang tu, insyaAllah ada kelebihan. Maksudnya kita minta orang musafir doakan, Allah makbulkan. InsyaAllah yang tu yang kita lakukan lah. Dan jangan serik untuk berpegang pada tali-tali Allah. InsyaAllah. Wallahualam. Saya selamat melalui Kehidupan. Terima kasih Tuan Samsudin Kadir, Prudin Kewangan. Tajuk kita Pasca Moratorium. Selamat menyambung kembali pembayaran bagi anda yang memenuhi syarat dan yang nak sambung proses moratorium pun, bagi memenuhi syarat pun silakan. Teruskan, apapun keputusan nak sambung ke ataupun nak sambung bayar bulan 9-10 ni. Tengok jantung masing-masing betul. depan. Jangan ikut jantung orang. Betul. So, tengok jantung kita tu. Terima kasih Tuan SK. Saya suka. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Terima kasih bersama dengan kita. Terima kasih pendengar yang dengar, yang tonton, yang tanya soalan. Mungkin banyak manfaatnya. Amin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan. Oleh itu maafkan saya. Wallahualam. Dan sekian. Sehingga itu, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.